Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak bincangkan tentang teknik aseptik dalam pengawalan mikroorganisma merujuk kepada buku SPS. Jadi apakah itu teknik aseptik? Iaitu prosedur kesihatan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada yang berkonsepkan mencegah lebih baik daripada merawat. Itu kita nak mencegah daripada dijangkiti penyakit itu adalah lebih baik daripada kita nak merawat orang yang telah dijangkiti. Jadi macam mana cara kita nak mencegah? Yang pertama, teknik aseptik yang pertama ialah pensterilan. Pensterilan ni dia dapat memusnahkan semua mikroorganisma. Penapis mikron ni, penapis mikron yang lubangnya sangat halus, sangat kecil tu, dia dapat menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma yang berukurannya 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer. Iaitu kalau 1 mikrometer bersamaan dengan 1/1000 milimeter. Sinaran mengayon berkeamatan tinggi ni contohnya seperti baterai ungu, sinar X dan juga sinar gamma daripada bahan radioaktif ini, dia dapat memusnahkan bahan genetik iaitu DNA ataupun RNA, bakteria dan juga virus. Kemudian sabun boleh menyingkirkan mikroorganisma daripada kulit. Sebab tu dalam keadaan sekarang ni COVID-19 kita selalu disuruh cuci tangan dengan sabun, dengan kerap. Supaya apa? Supaya kita boleh singkirkan mikroorganisma yang ada pada kulit kita ni. Jadi dapat mencegah daripada terkenanya jangkitan COVID-19. Jadi di bawah tekanan suhu didih air dalam autoklaf dan periuk tekanan yang boleh mencapai suhu 130 darjah Celsius dan dapat memusnahkan semua mikroorganisma termasuk sporanya. Jadi kalau dalam autoklaf dan periuk tekanan ni suhunya lebih daripada 130, dia bukan sahaja membunuh mikroorganisma tetapi dia juga membunuh sporanya sekali. Iaitu dia punya struktur pembiakan. Jadi bila sporanya mati, dia tidak lagi dapat membiak. Teknik aseptik yang kedua ialah pendidihan. Pendidihan air pada suhu 100 darjah Celsius. Ini takat didih air. Dapat membunuh mikroorganisma kecuali spora bakteria. Mikroorganisma tu mati, bakteria mati tapi sporanya masih lagi ada. Dia masih lagi boleh membiak dan dia boleh tahan lama. Jadi bila keadaan sesuai untuk dia membiak, dia akan membiak. Jadi bakteria pada botol susu bayi ataupun jarum suntikan ataupun peralatan pengigian yang dididihkan tu masih lagi ada spora bakteria. Kemudian yang ketiga, teknik antiseptik. Apa itu antiseptik? Iaitu mencegah pertumbuhan bakteria tanpa merosakkan tisu badan. Disapu pada kulit kita lah. Kalau kulit yang luka, contoh larutan iodin dan juga ubat kuning ni. Dan juga isopropyl alkohol 70% boleh juga digunakan sebagai ejen pensterilan. Bukan sahaja sebagai antiseptik, tapi juga sebagai ejen pensterilan. Jadi dia boleh membunuh mikroorganisma. Kemudian yang keempat, disinfektan. Kita selalu tengok ni gambar ni, botol Clorox. Jadi Clorox ini ialah contoh disinfektan ataupun pencuci lantai. Jadi apakah fungsi disinfektan? Untuk memusnahkan patogen pada benda bukan hidup. Seperti cadar, tandas dan juga kolam renang. Contoh-contoh bahan disinfektan ialah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan juga klorin. Klorin ni biasanya digunakan dalam air paip lah, dicampur dalam air paip. Tujuannya untuk apa? Untuk merawat air paip tu, untuk membunuh semua mikroorganisma. Ataupun diletakkan di dalam kolam renang, untuk menyuci kolam renang itu dan membunuh mikroorganisma yang terdapat pada kolam renang. Seterusnya, kaedah merawat penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Ini pesakit ni datang ke klinik dan ditanya apakah yang perlu diambil untuk merawat pneumonia saya? Tanya. Jadi doktor kata, bila pneumonia, doktor disarankan untuk mengambil antibiotik. Antibiotik ni apa? Ia dihasilkan oleh sejenis fungi untuk membunuh bakteria. Jadi pneumonia ni disebabkan oleh bakteria. Jadi dia perlukan antibiotik untuk membunuh bakteria tersebut. Jadi doktor ini cadangkan untuk mengambil penicillin iaitu sejenis antibiotik. Jadi bila dia ambil antibiotik ni, dia perlu mengambil ubat mengikut preskripsi yang telah ditetapkan oleh doktor dalam masa dan jumlah yang ditetapkan. Berapa tempoh masa, berapa banyak nak kena ambil, perlu dihabiskan mengikut preskripsi yang telah ditetapkan oleh doktor. Jadi habiskan ubat ini untuk memastikan semua patogen termusnah. Jadi kalau dia tak habiskan, jadinya masih lagi terdapat patogen yang masih hidup.
Okay, jika tidak, patogen yang masih hidup dalam badan itu, dia akan membina rintangan terhadap ubat tersebut. Okay, dia jadi kebal. Bila nanti kita dapat penyakit yang sama, doktor bagi lagi antibiotik yang sama, dah tak boleh dah nak bunuh mikroorganisma tu. Tak dapat dah nak bunuh. Sebab apa? Bakteria tu. Sebabnya bakteria tu dah jadi kuat, dia dah jadi kebal. Dia telah membina rintangan terhadap antibiotik tersebut. Okey, kemudian yang kedua, pesakit yang kedua ini dia berasa gatal, panas, menyengat dan terdapat lepuh. Terdapat lepuh berai-rai. Lepuh ni maksudnya macam melecur antara jari-jari kaki dia tu. Jadi dia ni sebenarnya dijangkiti apa? Dia dijangkiti athlete's foot, nama penyakitnya. Penyakit ini disebabkan oleh sejenis fungi. Jadi jangan risau, selepas sapu ubat antifungal, anda akan berasa lega. Jadi kalau dijangkiti oleh bakteria, dia ambil antibiotik. Kalau dijangkiti oleh fungi, maka ambil ubat antifungal. Kemudian yang ketiga, dia kata dia sudah seminggu mengalami sakit tekak, sakit kepala dan sakit badan. Jadi terdapat ruam merah berlepuh yang berisi bendalih di sekitar pinggang. Yang berasa gatal, panas dan juga menyengat. Jadi dia sakit apa? Dia dijangkiti oleh penyakit kayap. Kayap ini disebabkan oleh virus. Jadi kalau disebabkan oleh virus, dia tak boleh ambil antibiotik, dia tak boleh ambil antifungal. Jadi dia perlu ambil ubat antiviral. Okay, sebab antibiotik tak boleh bunuh virus. Jadi dia perlu ambil ubat antiviral untuk merawat penyakitnya. Jadi lepuh akan mengering selepas disapu ubat ini. Okay, itu saja untuk perbincangan buku SPS kali ini. Sekian, terima kasih.